Okey, ubahan secara langsung. Okey, apa maksud dia? Okey, mula saya kita kena tahu apa dia punya simbol dia, ubahan secara langsung. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Tu ayat dia, berubah secara langsung dengan X. So, yang ni simbol macam ikan ni, dia maksud dia ubahan. Yang ni dalam bentuk hubungan ubahan. Okay, Y berubah secara langsung dengan X. Okay, ni dalam bentuk ubahan. So, sekarang ni kita kena transformkan dia, tukarkan dia kepada bentuk persamaan, iaitu okay, Y sama dengan, ni tukar kepada sama dengan, dan kita munculkan K, X. Okay, maksudnya kalau nak tukar je simbol kepada persamaan, sama dengan, kita kena munculkan K ni. K ni apa dia? Dia ialah pemala. So, yang ni ialah bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Okay, ni yang basic, yang paling basic. Kena tahu. Mula-mula kena buat dalam hubungan ubahan, lepas tukar kepada persamaan. So, K ni adalah pemala. Kalau dalam grafnya, okay, ni paksi Y, ni paksi X. So, apa maksud berubah secara langsung ni? Maksud dia kalau nilai Y meningkat, menaik, nilai X pun meningkat. That's why graf dia macam ni. Maksudnya dia naik sekata. Bila Y naik, X pun naik. Bila X naik, Y pun naik. Dan graf dia ni kena melalui asalan, origin. So, asalan, so dekat sini kena melalui kosong. Macam tu. Ni graf dia. Kalau dia tak melalui asalan, contohnya dia macam dia melalui lain kan, maksudnya dia bukan berubah secara langsung. Dia kena lalu dekat asalan, barulah dia berubah secara langsung. Dan dia punya pemala dia kena sama. So, yang tu basic dia. Yang tu je lah, ubah secara langsung. So, jenis-jenis soalan dia, contoh dia, dia suruh ungkapkan. Maksudnya, okay, contohnya dia bagi nilai Y sama dengan 4, contohnya X sama dengan 2, contoh. So, tujuan kita nak cari sekarang ni ialah K. Sebab nilai Y dia dah bagi, nilai X dia dah bagi, so nak cari K. Nak cari pemala, nak cari dia punya constant. So, mula-mula tengok soalan lah nak apa. Kalau dia kata Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2, contohnya. Tengok soalan dia nak apa. Dia tak semestinya Y berubah secara langsung dengan X sahaja. Soalan boleh macam-macam. So, contohnya dia kata Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So, Y sama dengan K X kuasa 2. So, masukkan nilai Y dengan X yang dia soalan beri. So, 4 sama dengan K X kita adalah 2 kuasa 2. Jangan tinggal kuasa 2. Kadang-kadang ada student tertinggal. So, jangan tertinggal. So, 2 kuasa 2, 4. 4 equal to K 4. And then, nak cari K, 4 pergi sana, dia jadi bahagi. So, K equal to 4 bahagi 4. So, potong-potong 1. So, K equal to 1. Kalau dia suruh cari K lah. Maksudnya, bila K dia 1, bila kita masukkan balik dekat persamaan ni, dia akan jadi Y sama dengan 1, sebab K dia 1, X kuasa 2. Tapi, kita dalam matematik ni, 1 X kuasa 2 maksud dia X kuasa 2 je lah. Macam tu. Ni maksud dia ungkapkan Y dalam sebutan X. Kalau kita nak terjemahkan dia, ni ungkapan Y dalam sebutan X. Okay, kita kalau nak nampak lagi, okay, saya ambil contoh dekat buku teks. Okay, contoh buku teks. Contoh soalan buku teks adalah
Okey. Dia bagi diberi P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q jika dia antara jenis soalan dia biasa suruh ungkapkan. Yang pertama jenis soalan macam ni, ungkapkan. Yang kedua nanti dia suruh hitung nilai ke cari nilai, macam tu. So sekarang ni jenis soalan yang pertama adalah ungkapkan. Ungkapkan macam mana nak buat dia? Cara dia adalah okey, dia kata jika berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, so yang pertama yang A. Okey, diberi ni, ungkapkan P dalam sebutan Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. So P dia berubah secara langsung. So apa-apa kena buat dulu dalam hubungan ubahan yang soalan bagi. Berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Ni first kali step. Kalau tak buat ni, hilang markah. So bila dah buat macam ni, kita tukar kepada persamaan. Tu step yang kedua. Bila tukar kepada persamaan sama dengan ada K ni, constant, pemalar. So sekarang ni dah dalam bentuk macam ni, kita boleh masukkan nilai yang diberi. Apa yang diberi? 32 dengan 4. So masukkanlah P dia 32, K yang kita nak cari, Q 4, kuasa 3. Jangan tertinggal kuasa 3. So sekarang ni 32 bahagi, sebab ni pergi sana jadi bahagi 4 kuasa 3 sama dengan K. Macam ni. So buatlah kalkulator ataupun nak corak pun boleh. Kalkulator 4 kuasa 32. Okey, 4 kuasa 3 adalah 64. So 32 bahagi 64 bahagi 64 0.5 ataupun 1/2. Biasanya kita buat dalam pecahan lah, 1/2. Okey, tapi jangan tinggal sampai sini, jangan stop sampai sini, sebab soalan dia adalah ungkapkan P dalam sebutan Q. So ungkapkan P, kita masuk balik kat dalam bentuk persamaan ni. Dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q, ni maksud dia. So P ni kita biar je. Sekarang ni masukkan nilai K saja akhir sekali. So 1/2 Q kuasa 3. Inilah jawapan dia. Inilah maksud dia, ungkapkan P dalam sebutan Q. Ni maksud dia. Kalau tak tahu, tak faham maksud dia, tinggal maksud dia, ungkapkan P dalam sebutan Q. Maksudnya P kat depan, Q kat belah kanan. Okey, itu. Yang B pula, berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 macam ni, dia punya simbol dia. Kalau punca kuasa 3, macam ni. Ada punca kuasa 3. Tapi punca kuasa 2 yang ni. Ni punca kuasa 3 yang ni. Kalaulah soalan macam tu. Tapi sekarang ni P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Macam ni. So next step adalah tukar kepada persamaan. Okay. So masukkan nilai. So step dia macam tu je. Step dia simple as step. So Q adalah 4. So masukkan 4. Masukkan je nilai. Masukkan nilai pun dah dapat markah. So dia nak cari K sekarang. So dekat yang ni bagi sana dibahagi 32 bahagi K. So 32 bahagi 2. Dapat jawapan berapa? Yes, 16. So K sama dengan 16. So jangan stop sampai situ, kita masuk dalam persamaan. So maksudnya final answer is P. K dia 16, Q. Ni final answer dia. Kalau tak both final answer ni, tak dapat lah, tak complete lah soalan jawapan kita.
So ni nak maksud dia ungkapkan P dalam sebutan Q. Macam tu. So ni soalan yang biasa keluar lah. Maksud jenis soalan yang biasa. Ungkapkan. Jenis soalan yang pertama. Jenis soalan yang kedua, dia suruh cari nilai. Hitung nilai. Contohnya kat belakang. Contohnya ni. Ni yang kebat sikit lah. Maksudnya kebat tu maksudnya dalam bentuk ayat. Bentuk ayat tapi walaupun panjang dia cerita kan. Itu sebenarnya senang je. Sebenarnya tak adalah berbelit-belit pun. So yang kita kena tahu adalah first, dia berubah secara langsung apa dia. Dia punya hubungan ubahan dia. So kita kena tengok lah hubungan ubahan dia. So kalau macam ni, hubungan ubahan dia adalah berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan berubah secara langsung dengan kuasa 2. Sekarang ni apa pemboleh ubah dia? Pemboleh ubah dia adalah H dengan T. Pemboleh ubah 2 dia adalah H dengan T. Kena identify. So berubah secara langsung dengan kuasa 2. Lepas tu dia bagi apa? Dia bagi 5 meter H dengan masa T. Ni dia bagi. Lepas tu hitung. Ni soalan jenis yang kedua. Hitung ke, cari ke, masa dia ambil. Okey, pada ketinggian ni. Ni yang soalan nak. Kalau H 45, dia punya T berapa? Macam tu. So apa function dia bagi ni? Yang dia bagi yang mula-mula ni, info dia bagi ni, apa function dia? Untuk cari nilai K. So, okey, jom kita buat mula-mula. Dia punya cara dia sama je. Mula-mula adalah hubungan ubahan dia apa? Tu dia punya first kali yang kita kena tahu. So H berubah secara langsung dengan kuasa 2. H berubah secara langsung dengan kuasa 2. Kuasa 2, bukan punca kuasa 2 tau. Kalau kuasa 2, T kuasa 2. Macam tu. Kuasa 2. Kalau kuasa T, kuasa 3 lah. So bila dah tahu hubungan ubahan dia, tukar kepada persamaan. KT kuasa 2. Lepas tu kita masukkan nilai. So dia punya cara dia sama je macam tadi. Sebab kita nak cari dia punya K dulu. So H dia berapa tadi? Yang dia bagi 5 K. Lepas tu T dia adalah 2 kuasa 2. So K dia adalah, ni bawa sana jadi bahagi 5/4. So K adalah 5/4. Maksudnya first step adalah cari nilai K dia. Macam nak cari nilai K dia. So ni lah dia punya step-step dia sama macam tadi. Lepas tu dah tahu dia punya K masuk dalam dekat persamaan dia. H sama dengan 5/4 T kuasa 2. So lepas sini dapatlah 1 markah. Lepas tu kita tengok apa soalan nak. Dia nak ketinggian dalam 45 meter. So kita masukkanlah dia punya ketinggian dia 45 meter yang ni. So 45. Yang ni salin je K 5/4. Yang T kuasa 2 ni biar je, sebab tu yang kita nak cari masa dia. So mula-mula siapa nak pergi dulu, pindahkan dulu nombor perkali dekat depan ni. Pindah ke sana jadi bahagi. So 45 bahagi 5/4 sama dengan T kuasa 2. Macam ni. So yang kuasa 2 ni pula pergi sana, dia jadi punca kuasa 2. So dia jadi punca kuasa 2. 45 bahagi 5/4 sama dengan T. Pastikan T sorang-sorang. T sahaja sebab dia nak masa. So ni kira lah 45 bahagi 5/4. 45 bahagi 5/4 36. Lepas tu punca kuasa 2. Punca kuasa 2 answer 36. Dia jadi 6. So T dia adalah 6.
So 6 apa unit dia, tengoklah apa unit dia. Unit dia second, iaitu saat. Tengok juga apa soalan nak. Kadang kau dia punya, dia nak minit, tukarlah pada minit. So ni lah dia punya jawapan. So step dia senang je. Maksudnya yang penting apa hubungan ubahan dia, lepas tu tukar kepada persamaan, lepas tu cari nilai K, dan cari nilai K masukkan dalam hubungan bentuk persamaan, and then tengok apa soalan nak. Kalau dia bagi masa, masuk dalam masa. Kalau dia bagi tinggi, masuk dalam tinggi. So and then macam ni, yang ni basic pengiraan ni kena tahulah. So ni dapatlah jawapan macam tu. Okey, lepas tu ini lah contoh, maksudnya tadi ungkapkan, lepas ni suruh hitung. Lepas tu kalau nak lagi, maksudnya contoh yang macam tricky sikit, maksudnya mencabar sikit lah dia punya, tapi dia punya basic dia sama je lah. Contoh kalau macam ni, soalan buku teks nombor 9, latihan kendiri. So yang ni dia bagi isi padu. Kalau nampak ayat panjang-panjang, jangan takut. Dia jangan takut, dia kena faham apa yang dia nak. Yang penting apa yang dia bagi berubah secara langsung dengan luas dinding D. Yang ni dia straightforward je lah. Maksudnya isi padu. Okey, lepas tu kan kena identify dia punya pemboleh ubah X dengan D. Macam tadi H dengan T. So okey, soalan dia suruh ungkapkan persamaan. Okey, maksudnya ungkapkan persamaan, kita buatlah apa dia hubungan dia. So X berubah secara langsung dengan luas dinding D. So X berubah secara langsung dengan D. Dia macam tu je. Dia tak ada kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, punca ke, tak ada. So straightforward macam tu. And then X sama dengan KD. And then cari K. Nak cari K, masukkan nilai X dengan D. Yang diberilah, yang ni dia punya X, ni dia punya D. Macam tu. So masukkan X dia 3, dia punya D dia adalah 36. So K equal to 3/36 equal to 1/12. So dah dapat K, masukkan dalam bentuk persamaan. So X sama dengan 1/12 D. So ni ungkapan dia, yang A ungkapkan. Ni jenis soalan dia dua ni je, ungkapkan dengan hitung. Ungkapkan, hitung, ataupun ungkapkan, cari apa-apalah. So B. Lepas tu dia kata hitung isi padu yang diperlukan untuk mengecat dengan tinggi 9 meter dan lebar 5 meter. Okey, ni yang saya kata dia tricky sikit. Kadang-kadang macam orang pelik. Tadi ada kaitan dengan luas, tapi tiba-tiba dia bagi tinggi dengan lebar. So kita kena tahulah sebenarnya formula luas apa. Formula luas adalah panjang darab lebar. So bila dia bagi panjang dengan lebar ataupun tinggi dengan lebar, so tinggi dengan lebar, tinggi dia berapa? 9 darab dengan lebar 5. So 45. Maksudnya sekarang ni dia punya luas, dia punya D lah sekarang ni, sebab dia wakilkan dengan D, adalah 45 sebenarnya. So dekat hubungan tadi X equal to 1/12 D, dia kata berapa isi padu cat kalau dia punya luas dia 45. Tapi dia tak bagi direct lah, dia tak bagi direct 45 meter square, tapi dia bagi tinggi dengan lebar. Dia nak uji sikit lah kita faham ke tak konsep luas sebenarnya. Sebab luas, maksudnya luas dinding macam ni lah. Luas dinding ni dinding. Ni tinggi dia. Dia punya tinggi dia 9, lebar dia 5. Macam tu. So dia punya luas 5 lah 45. And then
dia nak cari X lah. Kita nak cari X sekarang. 1/12. D kita apa? 45. So 45/12 berapa? 45 bahagi 12. Kita tengok perpuluhan. 3.75. So 3.75. Apa unit dia? Tengoklah unit dia apa. Kalau isi padu liter. So 3.75 liter. Inilah jawapan dia. So ni jawapan bagi nombor 9 dalam buku teks latihan dia. So senang je. Tengok dia punya jawapan, dia punya jalan cerita pula. Jalan kira dia tak adalah susah pun, tapi susah kalau tak faham basic apa yang nak kena buat semua kan. So jenis soalan ubahan ni dia ungkapkan, hitung. Dia punya tricky dia sebab dia banyak jenis soalan boleh datang. So dia punya penyelesaiannya adalah banyak buat latihan. Jangan bergantung pada buku teks semata-mata. Maksudnya cuba cari soalan lain ke apa ke. So yang ni jenis soalan-soalan dia. So yang penting faham basic. Faham dia punya basic dia. First of all kena buat dalam hubungan ubahan. Lepas tu tukar kepada persamaan. Macam ni. So itu saja. So jangan lupa like, subscribe and share.